Daripada mana datang perkataan silat? Ada yang kata silat ini silat, silap, silau. Dalam silat ada silau, dalam silau ada silap. Dalam lembut ada kerasnya, dalam tari ada buahnya. Maka silat itu sir, silat, sulit dan selit. Kan berbelit lidah kita. Jadi silat ini dia berkaitan dengan silap, silau dan sebagainya lagi. Ada juga mengatakan silat ni asal-asalnya namanya sekilat. Tapi dah lama kelamaan dipanggil silat. Sekilat artinya gerakannya pantas macam kilat. Ada yang mengatakan silat itu akronim, singkatan dari beberapa arti yang panjang. S-I-L-A-T. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Haji Rafa'i bin Mat NRG selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini yang mulia Colonel Kehormat Dr. Haji Muhammad Razi bin Almarhum Ustaz Haji Hanafi. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pengsilat, pengkeris, para pendekar, tamu ada dari Malaysia, Brunei, Indonesia maupun Filipina, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga berbahagia sekalian. Kelat bukan sebarang kelat. Kelat mengkudu ada khasiatnya. Silat bukan sebarang silat. Silat Melayu kaya falsafahnya. Kelat bukan sebarang kelat. Kelat mengkudu ada khasiatnya. Pesilat bukan sebarang pesilat. Pesilat Melayu kaya adabnya. Sungguh cantik si bunga raya, indah mekar di dalam taman. Silat Melayu kaya falsafahnya, takkan lenyap sepanjang zaman. Pencak silat buah dan bunga, tinggi tertib penuh gemalai. Dalam ilmu tinggi nilainya, itulah warisan lama dipakai. Hadirin hadirat sekalian, benar seperti yang Ustaz sebut tadi, silat ni sangat rapat dengan orang Melayu. Izinkan saya berkongsi malam ni tentang beberapa pandangan tentang daripada mana datang perkataan silat. Ada yang kata silat ini silat, silap, silau. Dalam silat ada silau, dalam silau ada silap. Dalam lembut ada kerasnya, dalam tari ada buahnya. Maka silat itu sir, silat, sulit dan selit. Kan berbelit lidah kita. Jadi silat ini dia berkaitan dengan silap, silau dan sebagainya lagi. Ada juga mengatakan silat ni asal-asalnya namanya sekilat. Tapi dah lama kelamaan dipanggil silat. Sekilat artinya gerakannya pantas macam kilat. Ada yang mengatakan silat itu akronim, singkatan dari beberapa arti yang panjang. S-I-L-A-T. Katanya SILT itu silat itu latihan aliran tenaga. Ada kata silat itu silaturahim, ilmu latihan amal tahan diri. Ada yang kata silat itu satu ilmu latih anda tenang dan macam-macam lagi. Ada juga mengatakan silat ni tak ada kena-mengena dengan Melayu. Kerana yang mengasaskannya orang Tionghoa. Kerana dalam bahasa Tionghoa, si dan juga lat. Si artinya empat, lat maknanya langkah. Empat langkah. Wallahualam. Ada juga kait mengatakan silat bukan orang Melayu, tetapi kaitan dengan seni bela diri Tamil, iaitu silambam. Silambam ini diamalkan di Melaka sejak abad ke-15 lagi, kalau kita rujuk dalam buku sejarah.
Sebab itu gerakan dalam silambam itu dipanggil silat guvarisai. Silat guvarisai. Jadi diambil perkataan silat itu. Tapi kalau tanya saya, silat ini dari mana asalnya? Saya mengatakan bahawa silat ini asal dari perkataan Arab, yaitu silah. Silah maknanya hubungan kemanusiaan. Ataupun dari perkataan silah. Silah ini maknanya senjata. Dalam bahasa Sanskrit kita panggil sajjata. Sajjata ni maknanya kesiapan. Maka kalau silat itu silah ataupun silaturahim, ataupun silat itu silah iaitu senjata, maka sudah pastilah dua-dua perkara ini sangat dituntut dalam Islam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi menyampaikan pesan di atas mimbar. Nabi membacakan ayat Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, surah Al-Anfal ayat 60. Allah menitahkan, hendaklah kamu menyiapkan segala kekuatan untuk berhadapan dengan musuh. Segala jenis kekuatan, mastata'tum, yang kamu mampu. Maka kata Nabi, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innata quwwata ramyu. Kata Nabi, sesungguhnya kekuatan itu adalah dengan belajar memanah. Kekuatan itu hendaklah kamu belajar memanah. 3 kali Nabi ulang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka bagi kita orang Islam, belajar silat artinya kita belajar bersiap, melakukan persiapan. Andai kata berlaku perkara-perkara yang tidak dijangka, kita sebagai pesilat telah pun bersedia. Kerana silat mengajar kita berani menghadapi apa saja musibah. Sifat berani ini sifat yang dikehendaki dalam agama. Siapa berani, dia terpuji. Siapa penakut, dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan? Hidup matinya atas kebenaran. Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang, dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang. Pantang anak jantan berbalik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan. Berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ini sifat pesilat. Ini sifat orang bersilat. Dan itu sifat yang dikehendaki oleh agama. Izinkan saya berkongsi. Nabi SAW, baginda ni seorang ustaz, warak, lebay, imam dan sebagainya. Tapi Nabi juga seorang yang sangat berani. Baca tadi saya dimaklumkan bagaimana silat kita ini diasaskan oleh tok-tok guru pondok, orang-orang agamawan yang mengajar, ceramah, buka kitab. Tapi mereka juga terdiri daripada pendekar-pendekar handal. Nabi kita tak terkecuali. Pernah satu peristiwa, kata Anas bin Malik. Anas ketika cerita pasal Nabi, kata dia, kana Rasulullah ahzanan nasi wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nas. Nabi ini seorang yang paling baik, paling dermawan dan paling berani. Lalu orang tanya kepada dia, macam mana beraninya Nabi? Walaqad fazi'a al-Madinah zata lailatin. Pernah dulu di Madinah satu malam berlaku satu kejutan suara tengah malam. Orang Madinah semua keluar dari rumah bertanya, dari mana datang bunyi letupan itu? Masing-masing takut. Fantalaqan nas qibala saut. Semua orang mencari suara itu datang daripada mana. Fatalaqahum Rasulullah raji'an. Tiba-tiba kami dapati Nabi baru sampai. Nabi baru sampai. Waqad sabaqahum ila sauti. Nabi dah pergi duluan. Nabi pergi dulu mencari bunyi itu datang daripada mana. Wa huwa ala farasin li Abi Talha uryin fi unukihi saif. Dan dia balik naik kuda.
Kudanya dia pinjam daripada Abu Talhah dan di sisinya, di pinggangnya diletakkan pedang. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Bunyi letupan, orang pertama pergi cek Nabi kita. Beraninya Nabi. Pergi seorang saja. Orang lain baru bangun, baru tanya-tanya, what happened? What happened? Nabi dah pergi cek. Berani tak berani? Sebab itu Nabi didik para sahabat. Entah orang semua mesti jadi berani juga. Jangan jadi bangsa penakut. Duduk bawah ketiak penjajah. Mesti lawan. Tengok Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid ini dilatih oleh Nabi menjadi antara panglima perang yang diiktiraf being the best military commander in human history. Antara komander perang terbaik dalam sejarah dunia. Makam dia ada di Syria, di Damsyik. Dekat makamnya ada dituliskan senarai peperangan yang dia pernah hadir, dia pernah terlibat. Hampir 50 peperangan. Daripada 50 peperangan, 14 itu yang paling diingati. Ada 4 perang di Semenanjung Arab. Ada 5 perang besar dengan Sasanid di Iraq. Ada 5 perang dengan Byzantine di Syria. Rom, Parsi, semua dia sapu. Dia tak kira siapa musuh. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Byzantium dengan hanya kekuatan 46,000 tentera saja. Dan di tangan dia 14 jeneral mati di tangannya, tangan kosong saja. 14 jeneral. Tak payah pakai senjata, silat agaknya dia pakai. Wallahu a'lam. Dia boleh bunuh 14 jeneral pakai tangan kosong saja. Ketika dia meninggal, orang mandikan jenazah dia. Pada badannya ada 100 parut. 100 parut peperangan. Macam mana Nabi boleh groom sahabat jadi berani sebegini? Ya, ini agama kita nak. Orang Islam jangan jadi penakut. Sama juga Ali radhiyallahu anhu. Sehingga terkenal satu kata-kata, la saifa ila Zulfikar wala fata ila Ali. Tidak ada pedang sehebat Zulfikar dan tidak ada pemuda yang benar-benar anak jantan melainkan Ali. Kenapa Ali dipanggil anak jantan sejati? Berani. Siapa yang ganti Nabi tempat tidur ketika Nabi hijrah? Ali. Bukan senang ganti orang tempat tidur. Kalau musuh datang tikam masa tengah tidur, mati kita. Ali berani. Ali dia ikut semua peperangan yang Nabi adakan kecuali perang Tabuk. Dia diperintahkan menjaga Madinah. Dia adalah satu-satunya panglima yang memiliki kepakaran dipanggil Mubarazah Fardiyah. Apa Mubarazah Fardiyah? Dia orang Arab, dia ada satu budaya. Sebelum perang, dia mesti silat dulu. 2 orang, lawan berdepan. Kita panggil silat lah, dia panggil Mubarazah Fardiyah. Berlawan dulu. Macam orang kita banyak pantun lah. Pantun jual beli, jual beli. Dia tak ada pantun, lawan saja. Tong tang tang tong tang tong tang. Menang kalah cerita lain. Lepas tu baru gaduh besar. Dan yang jadi paling handal sekali adalah Ali bin Abi Talib. Pakar Mubarazah Fardiyah. Jadi kesimpulannya, nanti kan jadi ceramah pula ya. Jadi ceramah pula. Kesimpulannya, silat ini yang kita belajar. Bukan sebab kita nak pukul orang, nak jadi gangster ke apa, nak jadi tarik kereta ke apa, bukan itu. Kita nak jadi berani saja. Andai kata berlaku apa-apa kerana negara kita, dalam dasar pertahanan negara kita panggil ada hanruh. Hanruh ni sistem pertahanan menyeluruh, total defense. Iaitu andai kata berlaku musibah yang tidak diingini, semua akan digerakkan untuk mempertahankan tanah air. Termasuklah juga tentera sudah pasti, termasuk askar simpanan, PSTD, Wataniah, termasuk PSTT LDM, PST UDM, termasuklah juga Rotu, Palapes. Segala askar simpanan akan digerakkan. Termasuklah juga sistem kawalan pertahanan menyeluruh, rela misalnya. Rela juga akan digerakkan. Termasuklah juga persatuan-persatuan silat. Ini juga termasuk dalam total defense, pertahanan menyeluruh. Maka kita belajar ini untuk jadi berani mempertahankan tanah air kita, agama, bangsa dan tanah air kita dari sebarang pencerobohan. Wallahu a'lam. Mari kita beralih kepada sahibul fadilah, Datuk. Baik Datuk, sebagai pesilat, kita ingin tahu apakah aktiviti sebegini yakni bersilat, maksud saya ini bersilat juga pernah ada sewaktu zaman Nabi SAW dan para sahabat baginda. Boleh Datuk ceritakan dan bagi pencerahan. Silakan Datuk.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau ada orang bertanya adakah silat ini wujud di zaman Nabi? Pertama jawapan kita wallahu alam. Yang kedua, berdasarkan perkeliling atau garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, iaitu garis panduan silat menurut Islam, yang merupakan keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kepahaman Islam kali ke-40 pada 9 Ogos 1996, tidak dibenarkan kepada mana-mana persatuan pertubuhan silat mendakwa silat mereka bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mana-mana para anbiya, atau mengatakan silat mereka diambil daripada Al-Quran ataupun hadis atau bersumber daripada sahabat Nabi. Itu tak dibenarkan. Selagi tidak boleh ditampilkan dalil yang benar-benar kuat, bukan sekadar sangkaan. Begitu juga tidak boleh mana-mana persatuan pertubuhan silat mengatakan teknik ataupun pergerakan di dalam silatnya itu berasal dari mana-mana pergerakan dalam ibadat ritual tertentu seperti solat, rukuk, sujud dan sebagainya lagi. Kalau kebetulan, ia kebetulan, namanya pun kebetulan, tapi bukan diambil daripada pelakuan ibadah. Dan tidak boleh mana-mana persatuan atau pertubuhan mengatakan sumber silat mereka ini bersumberkan daripada wahyu ataupun dapat daripada mimpi bertemu dengan Nabi. Itu tak dibenarkan. Oh, malam tadi mimpi jumpa Nabi, Nabi ajar tumbuk macam ni. Atau tidak. Tak dibenarkan menggunakan kaedah itu dalam proses pembelajaran. Kita silat ini secara umum kalau kita tengok, benda ini tidak bercanggah pun dengan apa yang diamalkan di zaman para sahabat. Zaman Nabi sendiri. Zaman Nabi tidak ada namanya itu silat. Tetapi kita perlu melihat seni mempertahankan diri ini, dia masuk di dalam elemen latihan fizikal yang memberi manfaat kepada kesihatan. Nah, daripada ini kita lihat sahabat terkenal sangat menjaga kesihatan. Nabi sendiri terlibat di dalam aktiviti fizikal. Nabi dan para sahabat terlibat dalam gusti misalnya. Terlibat berlawan pedang. Terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kemahiran dalam peperangan. Menggunakan senjata, lumba lari dan sebagainya lagi. Dan kepada orang muda kena ingat, Nabi memang arahkan kepada sahabat untuk badan mesti fit, mesti cergas. Sebab Allah Ta'ala pun suka kepada hambanya yang sihat dan kuat. Walaupun ada hadis menyebut orang yang sakit tu Allah sayang, tapi orang yang sihat lebih Allah sayang. Sebab itu Al-Quran mencatatkan antara indikator pemilihan Talut. Talut ni dalam Bible Hebrew dipanggil Saul. Dia dilantik oleh Nabi Samuel ataupun Samuel sebagai the first king of United Kingdom of Israel. Apa punca dia dilantik? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sebut perkataan jisim. Allah rekodkan sesungguhnya Allah memilih dia menjadi rajamu kerana pertama dia memiliki ilmu yang luas, yang kedua tubuh yang perkasa. Surah Al-Baqarah ayat 247. Sebab itu orang Islam dituntut memiliki badan yang sihat dan perkasa. Kenapa kita orang lelaki khususnya ketika tawaf, sunat kita ini ittiba'. Apa makna ittiba'? Kalau pakai ihram, sunat kita menunjukkan lengan sebelah kanan. Tak pakai selubung penuh. Apa sebab? Supaya tunjuk kita punya muscle ini semua. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia bercerita, anna Rasulullah wa ashabahu i'tamaru minal Ji'ranah. Adalah Nabi dan para sahabat berumrah daripada Ji'ranah. Faramalu bil bait. Mereka pun mengelilingi al-bait ataupun Kaabah dan mereka berjalan dengan penuh kebanggaan. Wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad kadhafuha ala awatiqihim al-yusra. Mereka meletakkan pakaian mereka di bawah ketiak dan melemparkan hujung ke atas bahu kiri. Tunjukkan lengan kita.
urat lengan, badan sadu berketul-ketul. Itu tujuannya, nak nampak sihat. Sebab itu orang kalau badannya tak berapa kurus, bukan gemuk, tak berapa kurus. Kalau itibak tak cantik. Tak cantik, ketiaknya nampak terkeluar, lengannya itu macam peha, tak cantik. Tapi kalau orang sadu, nampak kelas, kemas. Sebab itu, saya selalu nasihat ke orang muda-muda, mesti cergas. Mesti cergas. Sekarang ni minta maaf Ustaz, kita tengok budak-budak muda ni, bukan orang sini, saya cerita tempat lain. Umur baru 18, 19, kita tengok badan dia, la ilaha illallah. Dia punya pinggang dan punggung pun kita tak tahu mana satu. Kami dulu ni tiga-tiga, sekarang ni je baru badan macam ni. Dulu masa muda, ini semua badan slim semua. Sebab orang muda mesti badan cantik. Kalau macam sekarang badan macam ni, tak pelik. Sebab kami dah kahwin, masak, pergi majlis, macam-macam makanan. Awak orang muda tak sepatutnya badan besar-besar, tak patutnya begitu. Patutnya mesti, ini contoh, jangan balik pula kecil hati, tak boleh begitu. Ingat, ni kepada yang badan besar, ni bukan menghina ya, ini nasihat. Nabi sendiri tidak suka umatnya badan gemuk-gemuk. Ini ingat, dalam satu hadis, Nabi minta kita berhati-hati dengan kemunculan satu kelompok. Kata Nabi, summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanziruna wa la yufun wa yazharu fihimus siman. Nanti nak kiamat, engkau akan jumpa satu kelompok manusia, dia kalau jadi saksi, engkau jangan percaya. Kalau dia diberi amanah, dia biasa dia khianat. Dan kalau dia nazar, dia takkan tunaikan nazar dia. Sahabat tanya, macam mana nak kenal mereka ya Rasul? Nabi sebut, tanda-tandanya adalah kebanyakan mereka itu badannya gemuk-gemuk, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepada para pencinta Nabi, esok jogging, jangan lupa. Esok jogging. Makan nasi sehari sekali saja, jangan gemuk sangat. Jadi cara lagi mudah nak dapat badan yang cantik, bersilatlah. Kita exercise sebenarnya. Dan apatah lagi, silat ini adalah senaman yang bersifat persiapan peperangan. Dan kalau kita lihat, sukan dalam dunia ni, termasuklah Olimpik dan sebagainya, asal dulu adalah sukan untuk latihan dan persiapan peperangan. Military training. Tuan-tuan kaji sejarah Olimpik. Semua sukan itu adalah tujuan untuk military training. Formatnya juga kebanyakan ganas. Kalau sukan, too small to be a war, too cruel to be a game. Sebab dulu orang, kalau kita bergaduh dengan orang, salah dari segi undang-undang. Kita pukul orang, cedera. Boleh bawa mahkamah, boleh salah, boleh kena tahan lokap. Tapi kalau tuan-tuan cederakan orang dalam sukan, tak ada kesalahan. Sukan ni lesen besar. Tak percaya masuk boxing lah. Masuk boxing. Tumbuklah kuat-kuat mana pun orang tu. Tak ada masalah. Masuk silat olahraga ke. Asal sukan saja boleh pukul. Tak ada masalah. Termasuk main bola sepak. Tuan-tuan tumbuk muka pemain tu. Tuan-tuan dapat kad merah je. Tak pergi lokap. Pemain back dia terror sangat. Terajang tulang kering dia bagi patah. 6 bulan dia tak main bola. Tuan-tuan kena gantung je dengan FAM. Tapi tak kena masuk mahkamah. Sukan ni dia lesen besar. Sebab itu beribu tahun dulu sukan diwujudkan untuk military training. Sebagai contoh, sprinting ataupun running. Matlamatnya adalah military training. Sebab itu Nabi SAW, kalau tuan-tuan perasan, dia adalah seorang yang suka berlari. Jogging. Sahabat-sahabat Nabi sendiri suka berlumba lari. Ada satu riwayat Salamah radhiyallahu anhu, dia cerita pengalaman dia masa dihantar oleh Nabi untuk operasi sulit Ziqarat ataupun Al-Ghabah yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijrah. Nabi masa itu mengarahkan mereka berlari pergi untuk menyelamatkan tebusan orang Islam dan mesti balik dalam tempoh yang ditetapkan. Dalam kitab sirah disebut, dalam hadis disebut, mereka sampai ke Madinah lebih awal daripada musuh.
Mereka baru lepas lawan dengan musuh. Balik ke Madinah, musuh pun tak sampai, dia orang sampai dulu. Ada di kalangan sahabat yang boleh berlari lebih laju daripada kuda. Kuda berapa laju? 76 km sejam. Sahabat boleh lari lebih laju daripada kuda. Nabi latih biar cargas. Dan Nabi sendiri, dia adalah seorang yang suka berlari. Dalam riwayat masyhur daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita, kharajtu ma'a Rasulillah wa ana khafifatul lahmi. Saya selalu ikut Nabi outstation. Masa tu saya masih kurus. Fanazalna manzilan faqala li ashabi taqaddamu. Bila Nabi outstation, Nabi akan pesan bodyguard dia, dia punya escort semua jalan depan. Kata ente semua jalan depan, aku nak jalan belakang dengan isteri aku. Sahabat tanya, kenapa jalan belakang? Aku nak lumba lari dengan dia. Ini perangai Nabi. Jadi dia punya rombongan dah jalan di depan. Nabi pun akan lumba larilah dengan Aisyah. Summa qala li ta'ali hatta usabiqaki. Kemudian Nabi berpanggil, ya Aisyah, mari sini, aku berlumba dengan engkau. Fasabaqani fasabaqtuhu. Kemudian aku pun lumba dengan Nabi. Tapi biasanya kata Aisyah, akulah yang menang. Sebab Nabi dah tua, aku muda lagi. Aku badan kurus saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi suka lari. Tetapi disebabkan Nabi konsisten berlari, kata Aisyah, sabaqani Rasulullah fasabaqtuhu falabisu hatta idza arhaqani lahmu aisamintu fasabaqani faqal hadhihi bitilka. Bila saya dah berumur, Nabi walaupun dah tua maintain, badannya maintain, fit. Jadi Aisyah kata, saya pula semakin tua, arhaqani lahmu aisamintu, saya pula makin gemuk. Yalah, dah meningkat usia, badan Aisyah dah gemuk. Tapi Nabi masih maintain. Dan Nabi kadang-kadang ajak lumba lagi. Aisyah, jom lumba. Dan disebabkan saya sudah gemuk, Nabi lah menang. Dan setiap kali Nabi menang, Nabi akan bilang, hadhihi bitilka. Sekarang kita sudah seri. Dulu engkau selalu kalahkan aku, sekarang aku pula kalahkan engkau. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi maintain. Daripada muda sampai usia dia meningkat, dia masih boleh berlari lagi. Sebab itu kata para sahabat, Nabi pun kalau berjalan, kata Abu Hurairah, dia berjalan, dia panggil race walking. Berjalannya begitu laju sekali. Nabi ni, dia sangat fit. Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Kana syamsa tajri fi wajhi. Aku tak pernah tengok satu benda yang lebih cantik daripada muka Nabi. Dan aku tengok seolah-olah matahari berjalan dekat muka dia. Wa ma ra'aitu ahadan asra' fi masyi'ati fi Rasulillah. Aku tak pernah jumpa orang yang berjalan lebih cepat daripada Nabi, walaupun dia dah berumur. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Kadang kami tengok macam bumi dilipatkan untuk dia. Apa maknanya? Nabi kalau berjalan cepat sampai, macam seolah-olah dilipatkan bumi untuk dia. Inna lanajidahul anfusana wa inna laghairu maktaris. Dan kami melakukannya dengan susah payah, tapi Nabi boleh berjalan tempat yang susah dengan senyum saja. Naik bukit, turun bukit, Nabi biasa saja. Sehingga kan kata Aisyah radhiyallahu anha, kata dia satu ketika Lakith bin Sabrah datang Aisyah untuk cari Nabi. Namun dia kata, saya tak jumpa Nabi. Kemudian Nabi pun muncul. Tiba-tiba saja muncul. Dalam keadaan mereka tidak menja'a Rasulullah yataqalla'u yatakaffa'u. Dan Nabi berjalan begitu pantas sehingga tak nampak pun dia menyeret kakinya. Hadis riwayat Abu Daud. Kita kalau nak berjalan laju dengan umur sekarang tak sempat. Sebab kita sekarang perjalanan ke sana kemari naik Grab, naik taksi, ada driver macam-macam. Jadi dengan tuan-tuan belajar silat, ini boleh exercise. Mana lagi nak dapat exercise? Nak agak pakai treadmill dengan bicycle di rumah. Treadmill tu buat gantung sejadah sekarang. Di mana ada guna lah. Tak ada lah. At least pergi training silat, ada jurulatih. Kita buat latihan macam-macam. Kalau malas dia marah kita. Kau ni pemalas betul. Buat lagi, tambah lagi 10. Ada trainer. Jadi itu tujuannya, kita nak menjaga kesihatan. Sebab itu Nabi pesan kepada Ibnu Abbas,
Inna khaira ma tadawaitum bihi as-su'utu wal ladudu wal hijamatu wal mashi. Sebaik-baik aktiviti untuk mengubati diri sendiri yang sakit adalah melalui hidung. Hidung ni gurah. Gurah ni mengeluarkan lendir daripada hidung. Yang kedua melalui mulut. Yang ketiga bekam. Yang keempat al-masyu, berjalan laju. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita lakukanlah silat. Selain itu, Nabi juga seorang yang sangat aktif. Macam tuan-tuan, silat ni saya umpamakan kalau Nabi wrestling. Nabi tuan-tuan, dia memang handal wrestling. Gusti ni Nabi terror. Antara sukan tertua di dunia adalah gusti. Macam sumo apa semua tu memang sukan-sukan tua tu. Gusti ni zaman Nabi dikatakan gusti dah pun ada. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ini lemah, tetapi disandarkan kepada Ibn Abbas akan kewujudan seorang penggusti wrestler di zaman Nabi, namanya Rukanah radhiyallahu anhu. Maksud Rukanah ni belum Islam. Fasara'ahu an-nabiyyu salasa marrat kullu marratin ala mi'ati minal ghanam. Satu hari dia cabar Nabi gusti dengan dia. Dia kata kalau Nabi boleh kalahkan aku satu round, aku sedekah 10 kambing. Punya action dia jual pada Nabi. Muhammad, kau lawan sama aku. Kalau aku kalah, aku kasih 10 kambing. Nabi tanya, kalau aku kalah kau 3 pusingan apa macam? 30 kambing aku bagi. Dia champion, world champion. Dia berani cabar Nabi. Nabi kata tak ada masalah. Falamma kana fi salisatin qala ya Muhammad ma wada'a zahri ila al-ardi ahadan qablaka wa ma kana ahadan abghadu ilaika minka. Tiap kali pusingan dia kalah. Tiap kali pusingan dia kalah. Setiap kali pusingan dia kalah. Dah berpuluh kambing dia habis. Dia kalah. Akhirnya dia kata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku ni di sini aku champion tau. Aku ni dah tahap kaka tinggi. Tak ada orang boleh lawan aku. Kau boleh tumbangkan aku, berpuluh kambing dah aku habis betting. Aku memang benci betul lah kau macam ni Muhammad. Macam mana kau terror sangat boleh kalahkan aku? Tak apalah wahai Muhammad. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kata faqama anhu Rasulullah warada alaihi ghanamahu. Kata Nabi, Rukana, aku saja lawan kau lah. Ini kambing aku tak mau. Aku nak kau masuk Islam saja. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau itu yang kita boleh kaitkan sedikit, ya, Nabi tidak bersilat, tapi dia boleh menumbangkan orang dalam 3 pusingan saja. Mana hebat jugalah, sebab Nabi fit. Dia orang yang sehat, boleh berlari, boleh jogging. Kalau jenis semput tak boleh lawan juga tuan-tuan. Kalau jenis lelah tak boleh lawan orang 3 pusingan. Artinya ini kepentingan kita bersilat, menjaga kesihatan dan untuk dakwah sebenarnya. Wallahu a'lam. So kita tanya pandangan Datuk, bagaimana pula perkara ini dalam istilah ilmu kebatilan dalam perspektif Islam? Silakan Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebarang pertubuhan silat, persatuan ataupun pesilat sendiri perlu menjauhkan diri daripada sebarang elemen-elemen kebatinan yang tidak berlandaskan kepada syarak. Kenapa? Kalau kita terlibat dengan benda-benda yang tidak syar'i, kita takut kita terjerumus ke satu perangkap. Perangkapnya dinamakan TBK, iaitu tahyul, bid'ah, khurafat. 3 perkara ini merosakkan. Kerana kita nak kuat ilmu kebatinan, akhirnya kita pun mengamalkan banyak perkara-perkara yang tak sesuai. Kalau dulu orang nak cari ilmu kebatinan, ada kitabnya. Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul dan macam-macam lagi. Tapi sekarang nak dapat kebatinan, dia Google saja. Akhirnya jadi isim. Jadi tak berapa betul mentalnya nanti. Belajar jampi serapah tapi tidak berguru, akhirnya jadi rosak begitu. Jampi serapah itu ada,
Tapi biarlah berguru. Ini tidak antah berantah dihafal di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Di wadi manikam besi, tikam ke besi, besi temin, besi tembaga, besi sari, lilit pinggang, 12 pinggangku, tikam bukit, bukit runtuh, tikam gunung, gunung roboh. Dengan berkat ya qahar, ya qahar, ya qahar, ya hidu qahar, ya hidu qahar, ya hidu qahar. Puh. Dia punya baca luar biasa. Nampak Roblox JPJ pun lari. La ilaha illallah. Baik tak payah jampi. Nengok Roblox JPJ pun takut. Hafal macam-macam ayat sebab nak lalu Roblox polis trafik. Tak pakai helmet. Kena juga saman sebab salah baca ayat. Ada yang belajar nak jadi kebal. Tak betul. Walaupun pakai bismillah tapi belum tentu bismillah itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insung amatit aji taming wajah kelambi kursi kuning. Sekilot sekilan segembilok kendele. Ototku kawat, balungku besi, kulitku tembaga, dagingku wajah. Kap karekep borukut kinamulan wajah inting mekangkang. Puh. Kena api lighter, terbakar juga. Ingatkan kebal. Jangan. Dulu orang tua-tua dia ada ilmu-ilmu kebatinan ni. Ada. Tapi ada guru. Ada yang mengajar. Belajar dengan ustaz yang elok-elok. Ini belajar orang tepi jalan. Kita pun tak kenal siapa. Dulu ada orang tua-tua dulu hafal. Misalnya Kaf 40. Kaf 40 ni amalan rahsia orang tua-tua dulu. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuhaka kamilin kanamin kalakin. Takiru karan kakari kari kafiki bedin. Tahki musyak syakatan kalak laki kalak. Lakafa ya kabi kafal kafu karbatum ya kau kaban kana yagi kau kabal falak. Panjang lagi lah. Bunyi macam main-main. Tapi itu belajar betul. Artinya ada tempat kita menuntutnya. Ada gurunya, ambil dengan siapa. Ada sanadnya. Yang sekarang ini kita khawatir banyak yang rosak. Sebab itu sekali lagi silat ini saya ulang untuk nak bagi penegasan. Tidak ada seni pertahanan diri yang khusus dalam Islam. Tidak ada. Dalam Islam apa saja seni pertahanan diri dibenarkan selagi tidak menyesatkan. Kita khawatir kalau kebatinan yang tidak dikawal, dia menyesatkan. Jadi dalam Islam itu, no such thing pertahanan yang khusus. Tetapi sistem pertahanan diri yang diamalkan oleh umat Islam atau yang diasaskan oleh orang Islam itu banyak. Banyak dalam dunia ni, orang Islam mengasaskan ilmu-ilmu seni pertahanan diri. Selain daripada silat, kita ada baji kuan, ada pikwa kuan, ada lagi apa lagi? Kushti, ni Pakistan India. Ada Malakhara, ini dekat dengan sini Pakistan. Ada Lute di Senegal, itu semua orang Islam. Ada Rakus Tahtib atau Rakus Asaya, ini di Mesir, dia macam silat juga. Ada Rakus Al-Ard, ini di Arab Saudi. Ada misalnya Yagli Gores di Turki. Ada misalnya Furusia di zaman Utsmaniyah. Semua ada. Tetapi yang menjadikan kadang-kadang ilmu itu rosak kerana faktor takhayul, bid'ah dan juga khurafat. Jadi untuk kita nak menjaga kesucian ilmu persilatan ini, jauhkanlah daripada elemen kebatinan yang merosakkan. Nak jadi wali boleh. Nak jadi orang yang firasat tepat boleh. Kadang-kadang orang bersilat ni dia nak belajar ilmu hulu balang. Kalau nak pergi lawan, dia nak tahu hidup ke mati. Kalau pergi ni boleh selamat ke tak boleh selamat. Nah, jadi dia pun ada nak merenung, menengok tanda alam dan sebagainya. Ini kena belajar. Tapi sebenarnya kata para ulama, man syakhasa basarahu anil maharim wa amsik anis syahawati wa amara batani bidawal min muraqabati wa zahirahi bittiba'i sunnati wa adu nafsihi aklal halali lam tukhti firasatahu. Kata ulama, siapa yang jaga beberapa perkara. Pertama, tundukkan mata dari menengok yang haram. Jangan tengok yang haram. Yang kedua, tahan nafsu dari kehendak syahwat. Terlampau banyak kehendak nafsu. Tahan. Yang ketiga,
sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Yang disebutkan oleh doktor tadi, dekatkan diri ini jangan dahaka mak bapak, selalu ke masjid, selalu ibadah. Kemudian dia selalu mengamalkan sunnah Nabi. Dan yang kelima, dia selalu membiasakan makan yang halal. Apa fadilat dia dapat? Lam tukhti firasatuhu. Takkan salah firasatnya. Orang jaga makan, jaga sunnah Nabi, dekat diri dengan Allah, jaga mata, firasatnya tepat. Jangan main, firasat tepat. Mana kalau dia nak keluar, dia punya firasat dia, orang boleh pakai. Orang kalau firasat tepat ni tuan-tuan, untung kita berkawan dengan dia. Kalau pergi KK, Kota Kinabalu, nak cari parking senang. Sebab firasat dia tepat. Okey, jalan. Okey, tunggu sekejap. Sekejap lagi ada kereta keluar. Firasat dia, tengok betul lah ada kereta keluar. Dia pun boleh parking. Firasat tepat. Baik itu Nabi pernah sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ada hadis Nabi pesan, takutlah kamu dengan firasat orang beriman. Sebab mereka memandang dengan cahaya Allah. Orang firasat kuat ni, orang dekat dengan Tuhan. Macam mana nak dapat firasat tepat? Tak payah amal ilmu kebatinan. Cukup kata ulama, jaga mata dari menengok yang haram, tahan nafsu, dekatkan diri dengan Allah, amalkan sunnah, pastikan makan yang halal. Lam tukhti firasatuhu. Takkan salah firasatnya. Sebab itulah ulama-ulama dahulu semua memiliki firasat yang hebat. Yang dipanggil sebagai mutawassimin. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr ayat ke-75, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Dan Allah beri tanda kepada orang mutawassimin. Siapa mutawassimin? Orang yang gerak hatinya kuat. Orang silat selalu dia nak belajar ilmu gerak. Gerak orang, gerak lawan. Lawan tu nak pukul kita ikut mana? Pakai tangan ke, pakai kaki ke, dari atas ke, dari bawah. Ada senjata, tak ada senjata. Tuan-tuan nak gerak itu nak tahu daripada mana. Tak payah amal benda pelik-pelik. Sembelih ayam hitam lah itu ini. Itu zaman old school. Zaman sekarang ikut je nasihat ulama. Jaga makan yang halal. Banyak ikut sunnah Nabi. InsyaAllah firasat kita tepat. Kalau firasat tuan-tuan tepat malam ni, cuba teka. Habis forum ni ada makan ke tak ada? Kalau betul firasat tepat. Kita try tengok. Cuba tuan-tuan renung sekejap. Pejam mata. Cuba tengok tepat atau tidak firasat tuan-tuan. Kita tengok lepas ni lah, kita mana tahu. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tepatlah firasat tuan-tuan. Kalau tak ada, kalau ada, tak tepatlah. Jadi ni mesti mau latihan. Jadi abaikan ilmu kebatinan, banyakkan ibadah. Allah boleh bagi hati kita cahaya, petunjuk hidayat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Silakan Datuk Badli Shah. Rumusan, sila Datuk. Muslimin muslimat sekalian, apakah senjata utama pahlawan-pahlawan Melayu? Senjata utama pahlawan Melayu bukanlah keris, tapi senjata utama adalah sifat berani. Elok parang kerana besi, elok besi kerana bajanya. Elok orang kerana berani, elok berani kerana benarnya. Wahai anak muda, jangan jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut? Membela yang hak dianya takut. Apa tanda orang terkeji? Menghadapi musuh dia lari. Apa tanda orang terlaknat? Menghadapi musuh ekornya bercawat. Apa tanda orang nista? Menghadapi lawan pucatlah muka. Mulut besar, hati berkarat. Bertemu lawan, larinya cepat. Takut mati, menepi. Takut bengkak, merangkak. Takut melawan, duduk dalam hutan. Takut bersakit, hidup akan terhimpit. Takut bersusah, makanlah tanah. Takut berpenat, terkulat-kulat. Ayuh orang muda sekalian, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan.
Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang dapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Orang kalau hilang semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, hidupnya itu daripada hidup lebih baiklah mati. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah terhakis. Ayuh orang muda sekalian, jadilah orang yang berpendirian teguh. Kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Duduk tegak perlulah kukuh, diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas gagah berani, taati sumpah peganglah janji. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti. Hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Inilah semangat hulu balang pahlawan Melayu. Wallah.